Tiga tahanan termasuk dua banduan bolos dari PKRC Dewan Arena Tawau tengah malam tadi. Konstantin, apa tindakan polis Tawau untuk menjejaki mereka? Ya Alif, polis Tawau melancarkan ops tutup dan ops kesan bagi menjejaki tiga tahanan termasuk dua banduan berkenaan. Mereka dipercayai melarikan diri melalui tingkap tandas selepas mengumpil grill tingkap tersebut. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas berkata banduan dan tahanan yang masih dalam perbicaraan itu merupakan warga asing didapati positif COVID-19 dan menjalani kuarantin bagi pemantauan kesihatan bersama 13 lagi tahanan lain dan disedari melarikan diri kira-kira 12.30 tengah malam tadi. Banduan terbabit dikenali sebagai Nico Matthews, 25 tahun, warga Indonesia yang menjalani hukuman penjara 4 tahun di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah rumah, dan seorang lagi dikenali Jim Najir Anor, 23, warga Filipina, menjalani hukuman penjara 2 bulan dan sebatan di bawah Seksyen 4/1/C Akta Rumah Judi Terbuka ARCT 1953, Seksyen 6/1 IMG 1959 pindaan 2002. Manakala seorang tahanan dikenali Hashim Muhammad, 34 tahun, warga Indonesia, masih menjalani perbicaraan dan ditahan reman atas pertuduhan di bawah Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Lebih kurang 12.30 tengah malam tadi, 3 tahanan daripada PKRC, Pusat Kawalan Rawatan COVID Dewan Arena Tawau, telah melarikan diri daripada pusat tersebut, melompat keluar dan juga memanjat pagar untuk keluar daripada kawasan tersebut, ya. ACP Peter berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di sekatan Jalan Raya SJR Batu 2 Jalan Apas Tawau. Katanya ops tutup di darat dilancar dengan melakukan SJR di beberapa jalan utama sekitar Tawau selain pemeriksaan di laut dengan bantuan Polis Marin, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM dan elemen Eskom. Dalam pada itu, ACP Peter meminta orang awam yang mempunyai maklumat berhubung kejadian tersebut agar menghubungi Balai Polis berdekatan. Perkembangan banjir di Beaufort setakat 4 petang tadi, bilangan penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Dun Banir kekal 75 orang. Penduduk terlibat daripada 25 ketua isi rumah KIR dari 3 buah kampung. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, penduduk terjejas terdiri 19 lelaki, 24 wanita dan 32 kanak-kanak dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan Skim Brunei. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Beaufort, Lieutenant Mat Ma'ruf Koibil yang ditemui RTM di PPS DSP Dun Banir berkata, pihaknya sentiasa bersiap siaga kerana keadaan cuaca tidak menentu dan beberapa kawasan masih dinaiki air. Dari segi kesiapsiagaan pihak APM untuk proses menyelamat dan di lokasi, saya ingat setakat ini kami sentiasa bersedialah. Andai kata ada pemindahan dibuat, kita sentiasa bersedialah untuk mengarahkan aset dan juga anggota. Menurut Lieutenant Mat Ma'ruf, pihaknya juga sentiasa memantau pematuhan SOP di PPS ini bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Pada masa sama, aspek kesihatan dan kebajikan penduduk juga diturut diberi perhatian. Pemberian vaksin COVID-19 keluaran CanSino kepada penduduk pedalaman merupakan berita gembira bagi penerima vaksin di daerah Keningau. Rata-rata penduduk yang ditemui RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak di Perkarangan Pasar Malam Keningau berpendapat pemberian vaksin dos tunggal itu memudahkan tanpa janji temu kali kedua. Sangat bersyukurlah ni hari kan kita dapat vaksin yang terbaru yang cuma memerlukan 1 suntikan saja. Lepas tu kira macam komplit sudah kita punya dos. Bagi yang bekerja ni sangat sesuai lah. Jadi ini vaksin yang kira macam saya tunggu-tunggu lah. Ya,
sudah selesai apa semua. Because dia only 1 jab saja, so inilah saya ambil peluang untuk ambil ini vaksin. Niat saya mintakan semua orang ramai, datanglah ramai untuk mengambil vaksin CanSino. Because dia hanya 1 jab saja. Turut mendapatkan suntikan vaksin dos tunggal ini, seorang bekas pesakit COVID-19 yang telah pulih. Nasihat saya, bagus lagi pergi vaksin lah. Untuk kebaikan diri, keluarga, saudara-saudara mara. Memang ramailah. Ramai yang kita kenal, ramai juga yang pergi. Datanglah ambil vaksin. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Muhammad Nurhaizam Ahmad Narawi berkata pihaknya bersedia meneruskan PPV bergerak jika diperlukan. Sekiranya keadaan memerlukan, kita akan buat lagi program seperti ini yang mana kita akan buat mini PPV ataupun PPV bergerak di tempat-tempat tumpuan umum. Dan kita amat mengharapkan dengan cara inilah kita panggil pockets of community yang belum menerima vaksin itu akan hadir sebab kita sudah bawa sedekat yang mungkin kepada mereka. PPV bergerak ini dibuka selama 2 hari bermula semalam. Dr. Muhammad Nurhaizam juga berkata program outreach vaksinasi akan terus diperhebat menerusi mini mobile team yang akan memasuki kawasan kampung bermula minggu depan. Ia bagi mengenal pasti penduduk yang belum menerima vaksin dan berhadapan kesukaran untuk ke PPV berdekatan. Langkah itu merupakan antara usaha memastikan sasaran 80% imuniti kelompok menjelang Oktober tercapai. Sementara itu, disanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang giat dilaksana di kawasan luar bandar turut diperluas ke kawasan peladangan. Program itu hasil inisiatif sebuah syarikat peladangan di Paitan, Meridian Plantation Sdn Bhd dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran untuk memberi suntikan vaksin kepada pekerja ladang dan pekerja kilang kelapa sawit di kawasan tersebut. Program vaksinasi ini turut memberi manfaat kepada penduduk kampung sekitar yang tercicir menerima suntikan sebelum ini, antaranya penduduk Kampung Tangkarason, Kampung Panubukan, Kampung Tanjung Nipis serta pekerja ladang Marmahat. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini bertujuan mencapai imuniti kelompok negara menjelang Oktober ini. Selain itu, usaha murni ini juga bagi melandaikan rantaian jangkitan COVID-19 ketika Sabah berada di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2. Pengurus Ladang Paitan, Norafiuddin Yusof ketika ditemui RTM memberitahu pihaknya menyasarkan 1,500 pekerja, penduduk kampung dan pengusaha kecil penanaman kelapa sawit diberikan suntikan vaksin keluaran Pfizer-BioNTech. Secara anggaran lah, terdapat 900 orang, termasuk kilang. Kita ada 1 kilang, 100 orang. Dan kita juga buka untuk penduduk sekitar sebanyak 500. So, kita ada minta pada permulaannya 1,200 slot, tetapi ditambah sebanyak 300 lagi untuk kita bekalkan kepada penduduk setempat juga. 26 daripada mereka telah divaksin, termasuk saya. 74 orang akan menghadiri vaksin pada hari ini, di mana kami menggalakkan mereka, syarikat membuat pelaburan dari segi keselamatan dan kesejahteraan pekerja agar mereka terhindar daripada wabak penyakit COVID-19 inilah. Okey, dari pihak keselamatan ladang, kami sangat mengalu-alukanlah semua pekerja di tempat kami supaya mengambil vaksin. So dari pihak departmen kami, kami sudah melakukan sedaya upayalah untuk membuat hebaan promosi kepada semua pekerja di tempat kami untuk divaksin. Sementara itu, rata-rata penduduk kampung ditemui RTM menyambut baik inisiatif pihak pengurusan ladang melaksanakan program vaksinasi ini. Terima kasih kepada pihak pengurusan Meridian Plantation Palm Oil Mill kerana memberi peluang kepada kami penduduk kampung di sekitar kawasan ladang berturut sama menerima vaksin untuk yang disarankan oleh kerajaan. Meridian Plantation merupakan sebuah anak syarikat United Melaka Berhad yang beribu pejabat di Melaka.
Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dalam norma baharu bukan halangan bagi penduduk sama-sama menyemarakan perayaan hari bersejarah itu. Semangat patriotisme yang tinggi dizahirkan menerusi kempen Kibar Jalur Gemilang dengan mematuhi SOP bagi mengekang risiko jangkitan COVID-19. Di Taman Fajar, Sandakan, kawasan rukun tetangga KRT, Taman Perumahan ini berganding bahu dengan Kelab Anak Muda Taman Fajar demi menyemarakan sambutan Hari Bersejarah Negara dengan kempen Kibar Jalur Gemilang. Berlangsung sederhana, namun program yang dijayakan komuniti taman ini berjaya menyerlahkan semangat penduduk sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan pejuang dan pemimpin terdahulu dalam menuntut kemerdekaan negara. Diisi dengan aktiviti memasang jalur gemilang dan bendera Sabah di simpang masuk ke Taman Perumahan ini. Program juga tanda kebersamaan rakyat dengan kerajaan dan negara dalam melawan pandemik COVID-19. Ia sekaligus diharap dapat memupuk semangat patriotisme dalam jiwa anak muda demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Ini adalah satu aktiviti ataupun sikap yang perlu kita tanamlah. Sebab dengan mengibarkan sehelai jalur gemilang, melambangkan kita adalah satu rakyat Malaysia yang menyadari dan juga mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri sebenarnya. Mengibarkan jalur gemilang di kawasan perumahan Taman Fajar supaya mereka rasa semangat kemerdekaan itu masih wujud di dalam sifat mereka walaupun sekarang ini negara kita telah dilanda COVID. Jadi harap mereka semua kekalkan semangat, kekalkan sifat perpaduan di kalangan semua. Harapan kita dalam kita menghadapi pandemik ketika ini ialah agar semua penduduk dan komuniti di kawasan perumahan Taman Fajar ini, bukan saja di Taman Fajar tapi di kawasan persekitarannya, agar teruslah memupuk nilai-nilai perpaduan dan semangat patriotik di kalangan mereka sendiri. Sekian paparan dari Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan. Patuhi SOP. Kita jaga kita. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin.